Calling. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Selamat pagi. Macam tu kan semula kan. Okey. Tak apalah sebelum kita pula tanpa kita membuang masa, cikgu nak terus present. Mana ni? Oh ni. Kita nombor. Apa ini keluar ni? Wah, siapa? Ni cikgu. Ni Terkecil sini. tak, ni masa cikgu muda dulu. Dah, Nampak? muka sama. Tahu tak? Dah tua sekarang. Cikgu tua kat sekarang. Boleh tahan lah. Okey. Kenal tak siapa dia ni? Tak. Tak Tak. tahu. Seriously tak tahu nama dia. Abu Daud. Oh tak kenal dia ni. Tengok muka dia, badan dia yang macam cikgu tu. Warna kulit sama lah. Aduh. Aduh. Kena. Okey. Nama dia Sazali Samad. Saya jadi sama. Sazali Samad ni banyak tahu rekod dia. Dia atlet bina badan Malaysia. Sekejap Dia start main gym juga kan. Dia bukan setakat gym. Bapak gym, mak gym semua dia main. Dia cakap dia wakil Malaysia lah dalam pertandingan bina badan. Lepas tu banyaklah anugerah dia dah menang. Dia pernah menang. Apa nama dia tu? Mr. Asia, Mr. Universe. Dekat banyak tempat lah. Dekat Macau, dekat Hungary. Lepas tu apa lagi banyak. Yang paling latest tu yang tu lah untuk Universe Mr. Asia, Mr. Universe dekat Macau. Okey, berdasarkan gambar cikgu kat depan ni. Cikgu pula. Gambar apa Encik Sazali Samad ni kan. Agak-agak apa tajuk kita akan belajar? Melatih badan. Okey lah, cikgu bagi clue okey, untuk kita macam cakap, untuk kita bina badan macam ni, selalunya kita kena buat apa? Latihan lah kan? Latihan like kekuatan otot dan sebagainya. Tetapi awak tahu tak, atlet-atlet ni kan dia kena ambil sesuatu untuk, kadang-kadang dia ambil sesuatu untuk membentuk badan dia, untuk meningkatkan berat badan ataupun untuk menurunkan berat badan. Tahu tak? Orang-orang gym selalu ambil apa? Herbalife. Apa dia? Tak ada. Okey lah. Nama orang panggil suplemen. Tahu suplemen? Dia macam Tahu. Ada ambil ke? lepas main gym kena tu kan makan tu. Dia biasanya macam tu lah. Dia macam bukan lepas main gym je, kadang-kadang sebelum, maksudnya kadang-kadang Sebelum training lah. makanan harian dia orang akan tukar kepada suplemen, benda tu lah. Dia macam serbuk, ada pil. Itulah suplemen. Protein. Protein. Kalau untuk bina badan dia akan ambil protein. Macam tu. Okay, itulah nama dia, suplemen. Yang ni bukan suplemen tau, ni Sazali Samad. Okay. Confirm ramai ambil kerja hari ni.
Awet lelaki pun kejar. Tak ada. Okey, unit 2, Makan unit naga tu. pemakanan. Pemakanan dalam kurungan suplemen. Okey, pemakanan. Makanan sihat. Okey, istilah tulis pengambilan diet yang seimbang merupakan keperluan yang penting bagi tubuh badan. Okay, so diet yang seimbang ni dia merangkumi segala-segala apa nama dia tu subs yang adalah dekat dalam piramid makanan seperti apa yang ada kat piramid makanan? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran, lagi Buah-buahan. buah-buahan, lagi apa dia punya nama-nama itulah. Kalau sayur-sayuran, buah-buahan. Betul atas dia yang paling banyak biasa kita ambil apa? Paling besar. Paling besar sekali. Lemak. Lemak. Makanan yang lemak. Makanan berat. Awak banyak ambil lemak lah maksudnya. Tak lah. Biasa kita ambil yang paling besar sekali kita ambil adalah karbohidrat. Karbohidrat ada. Okay. So, ada protein, ada lemak, lepas tu ada serat dan sebagainya. Okay. Makanan yang baik akan mempengaruhi kesihatan tubuh badan. So, betul lah tu kan orang cakap kalau kita makan benda yang baik, baiklah. Kalau benda tu tak elok lah. Kalau kita banyak ambil gula, kencing manis lah kita. Kalau kita banyak makan lemak, so kemungkinan untuk jadi obesiti. Itulah dia. Dia akan mainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada sebarang penyakit. Budak tu makan sayur. Sedap je. Makanan akan membukakan kepada kita berbagai jenis nutrien penting seperti vitamin, mineral, fiber, herba, asid amino dan enzim. Nutrien tambahan boleh dapati dalam bentuk semula jadi. Setiap nutrien ini mempunyai peranan tersendiri bagi keperluan tubuh badan yang sihat. So nutrien yang dia cakap tu nutrien tambahan boleh dapati dalam bentuk semula jadi. Lepas tu dia ada peranan tersendiri bagi keperluan tubuh badan yang sihat. So seterusnya, okay, ni contoh-contoh lah kan awak tengok situ gambar tu pun. Tu ubat apa benda tu boleh jadi suplemen. So suplemen tu ada dalam bentuk serbuk. Daripada serbuk dia boleh jadikan air. Ada bentuk pil awak terus telan. Itulah kebanyakannya serbuk dengan pil lah. Yang cikgu jumpa lah. Pengambilan suplemen sama ada dalam bentuk semula jadi maupun sintetik. Seperti pil, serbuk atau cecair bukanlah amalan luar biasa masyarakat hari ini. So sekarang ni macam nak cakap pada dalam tahun 2021 ni kan, so terlalu banyak orang cakap tu makanan yang diproses ataupun makanan yang makanan segera dan sebagainya lah kan. So jadinya untuk suplemen ni dah jadi biasa dah. So bila orang ambil suplemen ni kita macam dah tak heran dah. Sebab ada yang guna untuk kurus, ada yang guna untuk gemuk, ada yang guna untuk membesar, ada yang guna untuk gym dan sebagainya. So bergantung kepada orang tu sendiri. Orang tu dia nak macam mana kan. So sejauh manakah keperluan dan kepentingan suplemen kepada seseorang, itu yang akan menjadi persoalan. Okay, so suplemen ni seelok-eloknya kalau kita nak ambil, kita kena rujuk dulu kepada pihak yang pakar, yakni doktor dan sebagainya. Tapi sekarang ni ramai rakyat-rakyat Malaysia ni dia beli suplemen secara online. Shopee. Macam tu. Kan? Sikit Shopee, nampak suplemen beli, nampak ni beli. Itulah orang-orang Malaysia sekarang. So dia tak ambil tahu pun suplemen tu bagus untuk dia ataupun tidak, sesuai untuk dia ataupun tidak. Ada yang terlebih nanti jadilah macam ni, ada yang terkurang jadilah macam ni. So segala apa benda yang awak nak makan ataupun suplemen yang awak nak ambil, awak kena dapatkan arahan ataupun preskripsi daripada doktor itu sendiri. Okey, suplemen.
Someone. Seseorang, tolong baca 3 ni. Seseorang yang bernama Wan turun Wan. Hasif. Baca. Baca Hari ni ramai-ramai yang keliru antara keperluan. Dah baca tu lah. Hari ni ramai yang keliru antara keperluan dengan kehendak untuk mendapatkan diet yang sihat dan seimbang dalam kehidupan seharian. Kebanyakannya menyangka bahawa makanan seharian tidak mencukupi untuk keperluan badan kekal sihat. Oleh itu, mereka percaya bahawa pengambilan suplemen membantu untuk mengatasi masalah kekurangan nutrien dalam diet seharian. Okey. Itu dia penyampaian daripada seorang Wan. Okey. Dia kata kat sini orang keliru. Untuk amalkan diet sihat dan seimbang dalam kehidupan. So daripada itu dia orang percayalah kalau suplemen ni dapat bantu mereka yang ada masalah kekurangan nutrien dalam diet seharian. Okey, sebab itulah antara punca-puncanya lah. So kat sini ada tujuan. Tujuan pengambilan suplemen untuk singkirkan toksin dari dalam badan, melengkapkan diet normal. Okey, kalau toksin dari dalam badan ni maksudnya tu kita menyingkirkan sesuatu lah daripada badan kita kan. Contohnya kita nak kurus dan sebagainya. So kita ambil suplemen untuk singkirkan toksin tersebut. Untuk melengkapkan diet normal ni, okey, contohlah hari-hari kita selalu makan nasi. Lepas tu makan roti kan. Lepas tu kita jenis kurang makan benda-benda yang berprotein. Contoh kita kurang makan ayam dan sebagainya. So jadinya ada suplemen tu dia memang untuk protein sahaja. So kita melengkapkan diet normal kita dengan mengambil suplemen untuk memenuhi kehendak protein dalam badan. Itulah tujuan. Lepas tu meningkatkan imuniti badan. Okay, ada juga dalam suplemen tu untuk tingkatkan imuniti badan. Lepas tu tingkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. So mengekalkan kejegasan tubuh badan. Alright. Ini menyingkirkan toksin dari dalam badan. Pengumpulan toksin terutama pada organ penting dapat disingkirkan. So yang ni melengkapkan diet normal. Okay, suplemen diambil untuk memenuhi keperluan nutrisi dalam tubuh badan. Saya cakap tadi Yang ketiga, meningkatkan imuniti badan. Meningkatkan imuniti badan. Okey, pengambilan probiotik sebagai suplemen harian mampu meningkatkan imuniti badan. So kalau untuk suplemen yang untuk tingkatkan imuniti badan, dia ada probiotik dalam suplemen tersebut. Lepas tu, tingkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Makanan yang diambil tidak dapat menampung keperluan vitamin, mineral, unsur suri dan antioksidan yang diperlukan oleh tubuh. Oleh itu, pengambilan suplemen seperti vitamin D, vitamin K boleh mencegah perebutan. So kat sini dia cakap untuk tingkatkan tahap kesihatan dan untuk mencegah penyakit kronik. So untuk penyelesaian yang atas, dia kata untuk menampung keperluan vitamin dan diperlukan oleh tubuh, pengambilan suplemen seperti vitamin D dan K ni adalah penyelesaiannya. Dia mengekalkan kejegasan tubuh badan. Kita ambil suplemen seperti asid amino yang itu merupakan protein terkecil untuk keperluan badan. Lepas tu taurina pula untuk menjana tenaga dalam badan. Kalau kita kekurangan taurina, dia boleh jejaskan tenaga untuk tubuh selain melemahkan fungsi otak. Okey, untuk kesan ni, suplemen untuk kesihatan perlu diambil dengan preskripsi doktor kerana bergantung pada tahap kesihatan individu. Okey, betul So kalau individu tersebut, contoh individu tersebut dah terlebih satu perkara, contohnya dia dah terlebih protein dalam badan dia. Lepas tu tiba-tiba
Dia beli, dia buka Shopee, dia scroll, dia jumpa satu suplemen ni. Dia nak gunakan suplemen tu untuk benda lain. Contohnya untuk meningkatkan imuniti badan. Tapi dia tak perasan yang suplemen tersebut mengandungi kadar protein yang tinggi. So jadinya bila protein terlebih pun tak elok juga kau untuk badan. So jadinya kat situ dia dah bercanggah dengan badan dia kat situ. So kat sini apa yang dinasihatkan adalah kalau nak ambil sesuatu kena pergi cek doktor dulu, cakap dengan doktor boleh tak saya nak ambil ni dan sebagainya. Lepas tu doktor baru tengok balik macam mana awak punya. Bahaya sih kau kalau pakai amik kan. Tu kalau pakai ambil je memang bahaya untuk diri awak lah. Sebab yelah kita pun tahu kan kalau macam orang contohlah kalau orang tu sakit ada kencing manis kan. Doktor cakap jangan ambil gula lebih, jangan ambil gula secara berlebihan. Memang kita kena ada gula sebab untuk tenaga kan. Tapi jangan ambil Tapi secara jangan berlebihan. terlebih. So jadinya orang tu mungkin dia tak tahu, lepas tu dia ambil lah suplemen tu mengharapkan suplemen tersebut mungkin tak ada gula, bagus untuk badan. Tapi sekali tengok rupanya suplemen tu ada tahap gula yang tinggi. So kat situ tak elok. Okay, seterusnya kesan pengambilan secara berlebihan tanpa nasihat doktor mengundang kesan sampingan yang memudaratkan dan memberikan pelbagai komplikasi terhadap kesihatan. Macam tadilah. Okay, bila kita ambil tanpa preskripsi atau tanpa nasihat doktor, yang pertama dia boleh merosakkan hati. Yang kedua, keracunan pada tubuh badan. Yang ketiga, merosakkan buah pinggang. Yang keempat, merosakkan jantung. Merosakkan hati. Terlagiat. Makan sikit. Pengambilan vitamin secara berlebihan seperti vitamin A, D, E dan K akan menjejaskan fungsi hati. So, keempat vitamin ni, vitamin adik ni, dia boleh menjejaskan fungsi hati. So, jika kita ambil secara berlebihan lah. Sebab kita kena ada nasihat doktor untuk mengelakkan daripada perkara ini terjadi. Vitamin tu kalau ambil sehari sekali pun tak apa kan. Vitamin ni tengok keperluan awak. Tengok keperluan badan awak lah. Setengah orang ada yang tak perlu pun vitamin tu bila pemakanan itu dijaga secara elok. Tapi ada juga yang memerlukan vitamin tu. Sebagai contohnya kalau apa nak cakap tadi? Sekejap apa nak sekejap. Saya tengok balik. Kau ada dalam letup ke bunyi? Ada meletup. Kau nak meletup tak? Apa nama dia tadi? Okey, contoh kalau budak-budak ke kan. Kalau budak-budak dulu awak pernah dengar tak? Maksudnya ada tak awak dengar orang cakap ke, cikgu cakap ke, ibu bapa cakap ke, kena ambil vitamin ni, kena ambil vitamin ni. Ada tak? Ada juga. Ada kan? Ada je kita selalunya ada lah. Maksudnya mungkin cikgu ke cakap apa ke kan. So kalau budak-budak ni diorang ada yang memerlukan vitamin C sebagai imunisasi. So jadinya kat sini kalau kita kalau kita kekurangan vitamin C, kita kena ambil vitamin C macam tu. Tapi kalau contoh kat sini dia ada cakap A, D, E dan K ni, kalau kita kurang vitamin ni, kita boleh ambil tapi bila secara berlebihan dia akan menjejaskan fungsi hati. Itulah. Terusnya keracunan pada tubuh badan. Okay. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan kerosakan organ dalaman. Yang penting kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan tersebut akan larut dalam darah. Okay, dia kata kat sini, someone want to join the club. Okay, so keracunan pada tubuh badan suplemen yang berlebihan dia akan menyebabkan keracunan sebab
dia ada bahan kimia dalam suplemen tersebut lah, ada bahan kimia yang telah diproses. So dia akan larut dalam darah, tu akan jadi suplemen. Dia merosakkan jantung. Suplemen yang berasaskan herba boleh mengakibatkan ketidakpanas dengan ubatan seperti warfarin dan aspirin. Hal ini akan memudahkan jantung. Okay, seterusnya adalah dia akan merosakkan buah pinggang. Selalunya untuk suplemen ni dia akan efek dekat buah pinggang lah. Sebab buah pinggang lah yang akan proseskan pemakanan kita. So apabila kita makan suplemen, dia tidak dapat proses sebaik mungkin. So dia akan tinggalkan kesan lah, maksudnya dia akan rosakkan buah pinggang kita lah. Itu sebab kalau orang ambil suplemen, kebiasaannya, cikgu tak ingat lah, cikgu rasa dalam 6 bulan ke 3 bulan sekali, dia akan cuci buah pinggang dia menggunakan satu ubat. So dia akan inject, dia akan cuci buah pinggang dia untuk buang balik. Maksudnya buang balik suplemen yang awak ambil tu. Macam itulah. Dia apa nama dia? Cikgu lupa apa benda yang orang ambil tu benda tak. Tapi kalau untuk berat untuk muscle kan, selalunya orang ambil steroid. Tahu steroid tak? Steroid. Pernah dengar tak? Steroid ni macam dia membantu kita lah untuk meningkatkan otot dan sebagainya. Untuk orang main gym lah selalunya. So kat situ bila kita ambil steroid, kita akan ambil satu benda untuk cegah daripada kita punya sistem badan tu rosak. Kat situlah maksudnya kalau kita ambil suplemen terlalu banyak, kita perlu counter baliklah suplemen tersebut untuk tak merosakkan badan kita. Macam tu. So jadinya apa-apa pun suplemen ni kita boleh ambil tapi atas nasihat doktor lah. Kalau kita ambil atas nasihat Shopee, kita tak tahulah macam mana. So untuk memang tak elok untuk tubuh badan. So kat situ slide kita dah habis. Kita tengok satu video ni. Orang ni dia cikgu lah. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Khabar baik. Bertemu lagi kita dengan Cikgu Nur Helmi untuk mata pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengenai satu tajuk kaitan dengan makanan, iaitu suplemen. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pemakanan, iaitu pengambilan suplemen. Apakah yang dimaksudkan dengan suplemen? Suplemen merupakan makanan tambahan untuk melengkapkan nutrisi yang kurang dalam badan. Yang pertama ialah menyingkirkan toksin dari dalam badan. Pengumpulan toksin terutama pada organ penting dapat disingkirkan. Yang kedua ialah melengkapkan daya normal. Suplemen diambil untuk memenuhi keperluan nutrisi tubuh badan. Yang ketiga ialah meningkatkan imuniti badan. Pengambilan probiotik sebagai suplemen harian mampu meningkatkan imuniti badan. Yang keempat, meningkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik. Makanan yang diambil tidak dapat menampung keperluan vitamin, mineral, unsur surit dan antioksidan yang diperlukan oleh tubuh. Oleh itu, pengambilan suplemen seperti vitamin D dan K boleh mencegah perebutan. Yang kelima, mengekalkan kecergasan tubuh badan.
Asid amino merupakan protein terkecil untuk keperluan badan. Taurina pula memainkan peranan dalam menjaga tenaga untuk tubuh badan. Kekurangan taurina boleh menjejaskan tenaga untuk tubuh selain melemahkan fungsi otak. Apakah kesan pengambilan suplemen untuk kesihatan tanpa preskripsi doktor? Pertama, merosakkan hati. Pengambilan vitamin secara berlebihan seperti vitamin A, D, E dan K akan menjejaskan fungsi hati. Yang kedua ialah merosakkan buah pinggang. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan membebankan fungsi buah pinggang. Yang ketiga ialah keracunan pada tubuh. Pengambilan suplemen secara berlebihan akan menyebabkan keracunan pada tubuh dan kerosakan organ dalaman. Kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan kesihatan akan larut dalam darah. Akhir sekali, kesan pengambilan suplemen ialah boleh merosakkan jantung. Suplemen berasaskan herba boleh bertindak balas dengan ubatan seperti warfarin dan aspirin yang boleh memudaratkan pesakit jantung. Okay. So tadi cikgu cuma nak tunjukkan awak gambar-gambar dia. Dekat gambar-gambar itulah yang tadi info-info penting lah untuk apa nama dia ni, pemakanan yakni suplemen. Okay. Jap. Mana? Okey. Sini ada petermindah untuk tujuan pengambilan suplemen dan juga satu lagi adalah kesan pengambilan suplemen. Okey. Mana ini? Okey. Okey. Saya nak tanya awak. Okey, nampak tak petermindah tersebut? Nampak. Alright, good. Okey, kalau nampak, apakah tujuan pengambilan suplemen yang pertama? Tujuan pengambilan suplemen. Tujuan pengambilan suplemen. Apa tujuan pengambilan suplemen?
Dalam buku ada tujuan pengambilan suplemen. Menyingkirkan toksin dari dalam badan. Apa dia? Menyingkirkan toksin dari dalam badan. Alright, good. Next. Siapa boleh jawab lagi? Menampakkan kesihatan badan. Meningkatkan Kesihatan tubuh badan. kesihatan tubuh badan. Okey, betul. Mengekalkan kesihatan tubuh badan. Alright, next. Apa yang suplemen ni boleh buat? Apa yang suplemen ni penting untuk badan kita? Saya cakap tadi dia pasal kalau kita kurang karbohidrat, kita boleh ambil suplemen yang ada banyak karbohidrat. Macam tu lah. Apa nama dia? Siapa boleh cakap yang tu? Dia dapat apa? Melengkapkan apa? Protein. Protein, okey, melengkapkan protein. Okey, kalau kata secara general je, melengkapkan apa? Melengkapkan diet normal. Yes, melengkapkan diet normal. Okey, one more. Dia dapat buat apa dekat badan kita? Okey, kalau dia macam vaksin juga. Vaksin dapat apa? Suplemen ni, dia ada function dia sama macam vaksin. Apa dia? Apa agar-agarnya? Tak tahu. Okey, dia sama macam dia ada satu function yang lebih kurang macam vaksin, iaitu dapat meningkatkan imuniti badan. Imuniti badan. Okey, kesan pula. Banyak kesan suplemen ni. Kesan-kesan buruk dia. Apa kesan-kesan buruk suplemen? 4. Ini tujuan ke yang pasal yang buruk tu? Apa tujuan kat sini? Ni kesan. Kesan. Apakah kesan-kesannya? Kalau ambil banyak Kalau ambil suplemen tak ikut doktor. merosakkan buah pinggang. Betul. Next. Merosakkan hati. hati. Hatiku hatimu. Menjadi satu cinta. Macam tu. Gadi pula aku. Kan? Lagu lah. Tahu saja. Okay, betul. Merosakkan hati. Next. Lagi 2. Apa? Kalau suplemen tu dia cair, lepas tu dia masuk dalam darah, dia akan jadi apa? Badan kita akan jadi apa? Menyakitkan buah jantung. Buah jantung? Betul, teka-teka aku. Bukan. Okay, dia bila dia dah masuk dalam darah, dia akan jadi keracunan. Keracunan tu. Tu yang terakhir sekali, dia merosakkan jantung. Betul dia buat. Alright. So, kat situlah dia apa nama dia tu? Untuk pemakanan dan juga suplemen. So, kat sini apa yang cikgu boleh cakap, kalau awak semua kena jaga makanan lah. Pemakanan tu penting untuk diri kita sebab ialah kita semua tahu apa yang kita makan tu itulah yang ada dalam badan kita. So benda-benda yang baik memang baguslah untuk badan, tapi benda-benda yang tak elok dia tetap tak elok untuk badan. So kasihanilah
buah pinggang anda yang sentiasa yang kerja 24 jam memproses-proses makanan-makanan awak tu. Okay, so ingatlah sebab buah pinggang ni berapa ramai orang dekat Malaysia ni ada masalah dengan buah pinggang. Ada yang tinggal satu je buah pinggang. Ada yang buah pinggang dia dah tak boleh nak bekerja lagi sampai kena guna guna mesin. Kena pergi mesin setiap hari, setiap minggu. Kena cuci balik, cuci. So jagalah pemakanan segalanya. Dan ingatlah kalau awak tengok ada orang-orang main gym, lepas tu dia macam wow, ambil mass sana, mass ni yang macam nak naikkan badan, nak naikkan tubuh badan, nak naikkan otot bagai sebuah otak dia apa dah kan. Awak kena fikirlah sebelum ambil tu awak kena ada nasihat daripada doktor dulu. Jangan ikut sadap je, ikut Shopee lah, ikut Zalora lah, Lazada lah. Ada sale beli. So benda tu tak elok sebenarnya dekat dalam setiap suplemen yang awak beli tu dia ada tulis sebenarnya apa benda yang maksudnya apa nama dia tu? Apa nama? Isi kandungan bukan. Apa nama dia? Ingredient dia kat dalam tu. So sebelum awak nak beli tu pastikan awak tengok dulu ingredient, tak pun jumpa doktor ataupun tanya-tanya orang yang lebih pakar lah dalam bidang-bidang ni sebelum kita terus mencuba, sebab itu tak elok. Alright, itu sahaja daripada cikgu. Tapi yang tadi ada petaminda tu kan, ada 2 petaminda untuk tujuan dan juga kesan. Cikgu nak awak buat, betul letak dalam buku apa nama buku tu? Buku latihan awak, PJPK. Okay, dan hantar gambar kat cikgu Untuk kehadiran nanti tulis dekat dalam grup Telegram. Cikgu akan letak list, awak tuliskan kehadiran tu. Okay. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih sebab masuk kelas walaupun ada beberapa ketulan lain tak masuk. Terima kasih Wan, Idina, Nur Faiza dan juga Yasmin Aisyah. Dah ada seorang masuk keluar pula. Apa dia? Cikgu perasan dah ada seorang masuk. Cikgu perasan dia masuk. Dia macam jengah ajak. Hello, ada orang tak? Okay, ada orang. Bye-bye. Macam tu lah dia. Tak apalah, biarlah dia. Sebenarnya nanti naik sekolah nanti cikgu nampak semua muka-muka ni. Alright, terima kasih lah. Cikgu nak spend down siapa? Apa dia? Cikgu nak spend down siapa? Siapa tak masuk kelas memang kena smackdown. Yeah. Okay. Papa Roger. Assalamualaikum. Salam. Ya.